Alhamdulillah kita sudah sampai ke part 6 di mana part 6 ini adalah part yang terakhir dalam pembahasan mengenali siapa sebenarnya The Hidden Hand, siapakah Namrud dan apakah peranan mereka. Part 6, Sistem Pemerintahan dan Penemuan Kitab Sihir. Jom mulakan dengan Bab 1, Sistem Pemerintahan. Pertubuhan dan negara yang disebut United atau Union adalah di bawah pengaruh mereka. Sila perhatikan kepada negara-negara dan pertubuhan-pertubuhan berikut. 1. UN, United Nations, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 2. USA, United States of America. 3. UK, United Kingdom. 4. USSR, Union of Soviet Socialist Republics. 5. UAE, United Arab Emirates. 7 wilayah iaitu Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah dan Al Quwain. 6. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Konsep United ialah menyatukan semua di bawah kuasa mereka. Dan perhatikan lagi maksud-maksud yang tersirat dari bendera-bendera negara yang menjadi milik mereka. Dari zaman dahulu kala lagi mereka sudah cuba menukar sistem pemerintahan monarki yakni sistem diraja dalam sebuah negara kepada sistem-sistem lain seperti republik, demokrasi, komunis dan sebagainya. Kerana sistem monarki mesti taat dan patuh pada seorang raja, manakala sistem lain ialah kuasa memilih ada pada tangan rakyat. Maka senang mereka menjajah minda rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak mereka yakni pemimpin menjadi alat semata-mata. Dan yang paling penting, rakyat semakin mudah tidak akan bersatu hati dan berlaku perpecahan sesama sendiri. Bab 2, Penemuan Kitab Sihir. Pada tahun 1118, sebuah kumpulan tentara yang bernama Knight Templar telah dibentuk. Knight Templar ini telah mengawali keadaan di Jerusalem dan juga telah menciptakan suatu sistem ekonomi sendiri. Akan tetapi sesuatu yang unik telah berlaku kepada sekumpulan Knight Templar ini yang jarang kita dengar. Kumpulan tersebut telah menemukan harta yang tak ternilai harganya, tepat di bawah Baitul Maqdis atau yang kita kenal saat ini adalah Masjid Al-Aqsa di Palestin, ketika berada di Jerusalem. Harta tersebut sebenarnya merupakan buku-buku sihir purba milik Bani Israel yang dirampas oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman merampas semua buku-buku sihir dan menyimpannya di dalam sebuah bilik rahasia di bawah Al-Aqsa. Knight Templar telah menemukan bilik tersebut dan mempelajari seluruh simbol-simbol dan sihir-sihir dari Bani Israel. Sihir-sihir tersebut sangat hebat, lantas dikala itu mereka mengamalkan seluruh upacara penyembahan iblis tersebut. Mereka dapat berhubung langsung dengan Al-Masih Ad-Dajjal yang sedang dikurung dan dirantai sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dajjal menjanjikan mereka kekuasaan, kekayaan, dan segala macam kenikmatan yang tiada tandingnya. Sebagai balasan, para penyembah iblis ini perlu bekerja untuk Dajjal dalam melaksanakan semua konspirasi agungnya. Termasuk membina Haikal Sulaiman, sebagai istana tempat Dajjal akan memerintah dunia. Rahsia amalan sihir berada di hujung jari mereka. Mereka pindahkan kitab-kitab dan mula berlatih dan mengamalkan, dan bahkan mereka dapat masuk ke alam syaitan. Mereka benar-benar telah jauh dari agama Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tenggelam di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Kerana ritual yang mereka jalankan, mereka dengan segera menjadi orang yang berpengaruh dan terkaya di negara itu. Selama berabad-abad, naskah itu diseludup ke Eropah, dan kesatria Templar menggelarkan mereka sebagai Freemason. Dengan kekuatan yang terkumpul, mereka pantas menyebarkan pengetahuan ini di seluruh dunia melalui kumpulan-kumpulan rahsia. Ketika Jerusalem berjaya dan dirampas kembali oleh tentara Islam, The Knight Templar terpaksa lari balik ke Eropah. Lantas mereka membina semula kekuatan di Eropah. Menyedari hal ini, raja-raja Eropah telah mengharamkan Knight Templar. Amalan sihir mereka terbongkar, hampir semua ahli sihir ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Pergerakan mereka disusun semula dan ditukar nama menjadi Freemason, simbol segitiga bermata satu. Seterusnya,
Freemason menjalankan konspirasinya dan menjatuhkan semua raja-raja Eropah dan pihak-pihak gereja melalui revolusi. Demi menutup semua konspirasi jahat itu, mereka perkenalkan istilah Renaissance dalam sejarah. Maka dengan itu, segala perancangan jahat mereka dilihat mulia dalam lipatan sejarah. Maka tertipulah seluruh bangsa Eropah, sedang mereka diperintah oleh para penyembah syaitan. Jadi jika Freemason, Illuminati sudah mendapat hak dan kekayaan di dunia dan harta rahsia ini, mengapa semua tertumpu untuk menghancurkan Masjidil Al-Aqsa? Sebenarnya mereka sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan mereka iaitu Dajjal. Setelah mereka menguasai Eropah, mereka memperluaskan kuasa mereka ke seluruh dunia. Di sinilah bermula era penjajahan. Akhirnya mereka berjaya dan kembali menguasai Jerusalem. Haikal Sulaiman kembali diduduki untuk penyambutan raja mereka, Dajjal Laknatullah. Seperti mana yang kita nampak pada hari ini, tentera-tentera Dajjal telah merosakkan Masjid Al-Aqsa dan sedang dalam proses pembinaan Haikal Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan-syaitan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Dan bukanlah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil. Sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan. Untuk menguji imanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, dan demi sesungguhnya mereka, kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Al-Quran Surah Al-Baqarah, 102. Bab 3, Samiri menyesatkan Bani Israel. Selepas zaman Nabi Ibrahim, ideologi kesesatan Namrud sekali lagi memuncak di zaman Nabi Musa. Dewa-dewa Horus, Anubis dan berbagai lagi monumen kesinambungan Nimrod menjadi inspirasi mereka yang seterusnya menjadi inspirasi Freemason bergenerasi lamanya. Malah insan yang bertanggung jawab menebarkan fitnah pada ketika itu bernama Al-Samiri. Ia berkali-kali melakukan onar terhadap Nabi Musa hingga klimaks kepada peristiwa dia menyesatkan Bani Israel. Dengan menukarkan debu tanah menjadi lembu emas yang boleh berkata-kata dari sihirnya sewaktu Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina. Maka tamatlah pencarian kita dalam part 6 ini. Baiklah, dari kesimpulan yang kita dapat dari part 1 hingga 6 adalah, ketahuilah bahawasanya benarlah kata Nabi Muhammad, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah kerana peranannya Al-Quran adalah terlalu banyak manfaatnya. Salah satunya ia menceritakan tentang hal gaib, seperti menceritakan hal masa lalu dan masa depan. Peranannya Sunnah untuk menyeimbangkan umat manusia dari kerosakan. Namun apa yang terjadi hari ini sudah sangat tepat seperti yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Allahualam, semoga bermanfaat diketahui dan difikir-fikirkan.